Salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Saya harap semua sehat-sehat belaka. Saya mulakan YouTube ini untuk mengajar bahasa Tamil dalam bahasa Melayu. Kita rakyat Malaysia ni hidup berbilang kaum. Jika orang-orang bukan Tamil ingin mempelajari bahasa Tamil, YouTube saya ini akan membantu. Itu harapan saya lah. Sebagai pengenalan, kita akan lihat 10 faedah mempelajari sesuatu bahasa. Okay, selain daripada bahasa ibunda kita, apa faedah kita boleh perolehi kalau kita belajar bahasa? Okay, di sini saya dah letakkan supaya saudara-saudari pun boleh turut melihat. Okay, di sini kita ada. Okay, tidak dapat dinafikan bahawa banyak faedah kognitif akan diperoleh melalui belajar bahasa. Orang yang bertutur dalam lebih dari satu bahasa telah meningkatkan daya ingatan, kemahiran menyelesaikan masalah dan berfikiran secara kritis. Mereka juga akan ada daya penumpuan yang tinggi, keupayaan untuk melakukan pelbagai tugas dan kemahiran mendengar yang lebih baik. Ini bukan pendapat saya ya saudara-saudari, ini adalah pendapat pakar-pakar, ahli-ahli kaji bahasa. Okay, walaupun saya tak nyatakan siapa, tapi ini bukanlah daripada saya. Okay, inilah 10 manfaat belajar bahasa. Maksudnya kita ada bahasa kita dan kita mengetahui satu bahasa lain daripada bahasa kita. Di Malaysia kita dah memang bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan. Kita dah tahu. Tetapi kita ni hidup berbagai kaum. Dah sejak merdeka lagi, sebelum merdeka lagi, kita ni hidup bersama dengan orang Cina, orang Tamil. Tetapi kita tidak tahu macam mana nak bertutur. Terutamanya saya menjadi cikgu. Okay. Tapi dalam kelas saya menjadi guru 32 tahun, saya tidak boleh memahami bahasa Cina kecuali beberapa perkataan asas lah. Tetapi tak boleh membaca surat khabar, apa-apa tak boleh membaca. Cukup memalukan kerana kami ni dia mengajar di sekolah menengah dan budak-budak di situ adalah remaja. Mereka memerlukan pelbagai bantuan. Oleh kerana kita ni sebagai guru tak tahu bahasa mereka dan pelajar itu tidak akan mendekati kami untuk masalah peribadi mereka. Dan kita akan menuduh mereka yang mereka ini perkauman. Sebenarnya mereka rasa susah nak datang meluahkan perasaan mereka. Jadi kita lihat apakah 10 manfaat yang boleh kita dapati. Satu ialah meningkatkan perhubungan, iaitu dapat meningkatkan komunikasi kita dengan orang lain. Okay. Dalam kehidupan peribadi dan juga dalam kehidupan profesional mereka dengan berkesan. Kedua, dapat memajukan kerjaya mereka, kerjaya anda. Di mana kemahiran berbahasa ini boleh menjadi kelebihan daya saya yang ketara. Okay. Ketiga, meningkatkan kecekapan otak anda. Di mana orang yang bercakap lebih daripada satu bahasa telah meningkatkan daya ingatan, kemahiran menyelesaikan masalah dan berfikir secara kritis, dapat meningkatkan daya tumpuan, keupayaan untuk melakukan pelbagai tugas dan kemahiran mendengar yang lebih baik. Ini semua adalah daripada pakar-pakar bahasa ya. Keempat, mempereratkan perhubungan anda dengan budaya lain. Contohnya di Malaysia, kita ni pelbagai budaya. Sebab pelbagai bangsa. Jadi bahasa adalah hubungan paling langsung dengan budaya lain. Mampu berkomunikasi dalam bahasa lain memperlihatkan kepada kita dan menubuhkan penghargaan kepada tradisi, agama, seni dan sejarah orang-orang berkaitan dengan bahasa itu. Di Malaysia terutamanya kita ada pelbagai budaya. Kita ada Deepawali perayaan, kita ada Taipusam keagamaan. Jadi untuk memahami bangsa Tamil ini, kalau kita tahu bahasa mereka adalah lebih baik dan kita akan lebih memahami budaya tersebut. Seperti mana orang India sangat memahami budaya orang Melayu kerana kami ini dari sekolah rendah lagi kami belajar bahasa Melayu dan bahasa itulah yang memaparkan, yang menunjukkan, yang mengajar kita budaya orang yang berada dalam bangsa bahasa itu. Nombor 5, melihat dunia.
Okey, terutamanya bagi orang yang suka melancong. Ya, apabila mereka dapat menutur sesuatu bahasa tempatan itu apabila mereka pergi ke sesuatu tempat, jadi mereka dapat mengembara dengan lebih baik dan lebih berkesan dan dapat memahami penduduk di sana, budaya di sana, bangunan di sana dan sebagainya. Nombor 6, dapat mendekati sumber bahasa, iaitu dunia ini mempunyai lebih daripada 6,000 bahasa pertuturan. Lisan ini maksudnya pertuturan, orang bertutur 6,000 bahasa dan lebih. Kita hanya tahu satu, bahasa Inggeris satu, dua. Kalau orang Tamil dia tahu tiga. Jadi itu sahaja yang kita tahu, sedangkan ada 6,000 bahasa yang dituturkan. Dan di Malaysia kita hidup tiga bangsa ini dalam golongan yang besar, tetapi kita tidak tahu bahasa Cina, kita tidak tahu bahasa Tamil, kita hanya tahu bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris bagi orang Melayu, kita hanya tahu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Tamil bagi orang India, dan orang Cina pula hanya satu bahasa tambahan iaitu bahasa Cina mereka. Jadi kalau kita dapat mempelajari bahasa ini, kita maksudnya dalam 6,000 kita dapat megah, kita tahu 4 bahasa. Menjadi polyglot nombor 7-nya itu meningkatkan kemahiran mempelajari lebih daripada satu bahasa. Kajian menunjukkan seseorang yang dapat belajar bahasa lebih dari satu bahasa, mereka akan mempunyai kemahiran untuk mempelajari lebih banyak bahasa dengan mudah. Okay, tingkatkan nombor 8, tingkatkan keyakinan anda. Okay, apabila kita tahu bahasa seseorang itu, ia akan memandu kita ataupun memandu anda untuk keluar dari zon selesa kita. Okay, kita rasa malu-malu, kita nak pergi minta pun susah, kita nak nak menunjukkan kepakaran kita, kebolehan kita pun kita malu sebab kita ada masalah bahasa, sebab bahasa ini ialah perkongsian perasaan kita. Apabila kita tak dapat berbahasa dengan orang yang di hadapan kita itu, kita tidak dapat meluahkan perasaan kita yang sebenar-benarnya. Jadi ini akan menambah keyakinan kalau kita tahu bahasa mereka. Nombor 9, meningkatkan kekuatan pengambilan keputusan anda. Okay, keputusan yang dibuat dalam bahasa kedua adalah lebih berlandaskan akal. Okay, kajian, ini semua kajian pakar-pakar mengatakan kalau kita tahu lebih dari satu bahasa, pertama kita mesti tahu bahasa ibunda kita. Kemudian kita mempelajari bahasa kedua. Jadi orang yang ada kemahiran bahasa kedua, mereka akan mempunyai kebolehan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jadi kalau 2 bahasa baik, kalau 3 bahasa lagilah lebih baik kan. Jadi dan bahasa Inggeris ini daripada budaya Inggeris, bahasa Melayu ini daripada budaya Melayu, bahasa Tamil ini daripada budaya Tamil, dan bahasa Cina ini daripada budaya. Jadi kita mengetahui pelbagai bahasa dari pelbagai budaya yang berbeza. Jadi ini akan menajamkan pemikiran kita. Akhirnya, bukan akhir, tetapi yang saya bawa nombor 10 ialah meluaskan perspektif kita. Okay, mempelajari budaya lain memberi penerangan mengenai aspek budaya kita sendiri, baik positif dan negatif, yang mungkin sebelum ini pernah kita tidak pernah mempertimbangkannya. Jadi kita ini akan mempunyai satu perspektif yang lebih positif terhadap manusia. Kita akan lebih memahami kenapa seseorang itu bertingkah laku demikian, kerana budaya mereka. Dan budaya itu hanya kita dapat memahami jika kita memahami bahasa mereka. Sastra itu bahasa jiwa bangsa, kita kata sastra itu adalah sebenarnya cermin kepada sesuatu bangsa. Itu pepatah Tamil mengatakan sastra itu adalah cermin kepada sesuatu bangsa. Jadi kalau kita tahu bahasa bangsa tersebut dan kita dapat membaca sastra mereka, dapat menghayati sastra mereka, barulah kita faham kenapa sesuatu bangsa itu berkelakuan sedemikian. Okay, ini adalah satu pengenalan yang singkat dari saya. Mulai video yang seterusnya, kita akan mula dengan lesson 1. Okay, saya harap saudara-saudari akan minat dan mengikuti YouTube saya dan akan memberi sokongan dan cuba mempelajari bahasa Tamil
melalui YouTube saya. Terima kasih. Saya akan jumpa anda dalam video yang seterusnya.